Cikgu share soalan 1 slide pertama. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ni kita last lah topik ni. Salam cikgu. Last topik ni so next week kita ada satu lagi, kita ada 2 lagi kan, Isnin dengan hari Khamis. Hari Isnin jadual kita pukul berapa? Saya ada meeting tau petang tu, nanti saya adjust balik lah Okay, so kita tengok yang ini. Soalan ni soalan last class, last week. So cikgu nak bincang dulu jawapan dia sebelum cikgu pergi yang hari ni punya. Okay, so kalau kita tengok, buktikan bahawa 1/1 tolak sin X tambah 1/1 tambah sin X sama dengan 2 second kuasa 2X. So maksudnya, apa yang kita nak buat adalah di sebelah sini kamu kena buktikan supaya at the end jawapan kamu begitu. Kan? So kita tahu bahawa kalau second kuasa 2, dia datang daripada rumus 1 per cos kuasa 2X. Sebab 1 per cos kuasa 2X, maksudnya 2 per cos kuasa 2X baru kamu akan dapat 2 second kuasa 2X. Sebab second kuasa 2X bersamaan dengan 1 per cos kuasa 2X. Okay, faham? So dari situ kamu kena buat supaya persamaan sebelah kiri itu at the end jadi 2 per cos kuasa 2X. So kita tahu, daripada situ kita tahu bahawa sin kuasa 2X tambah cos kuasa 2X adalah bersamaan dengan 1. Mean kalau saya nak cos kuasa 2X, dia mesti akan jadi 1 tolak sin kuasa 2X. Ni. Sebab kita nak kaitkan dengan yang ini. So maksudnya, kamu kena wujudkan sin kuasa 2X. So, bila persamaan yang melibatkan pecahan, contohlah dulu masa sekolah rendah kamu belajar kan 1/2 tambah 1/3. Kamu buat apa? Kita samakan pembawah kan? Darab 3 darab 2, 6. Sama macam ni. Maksudnya kita samakan dia punya penyebut yang bawah tu. So awak kena buat apa? Samakan lah. So dia akan jadi 1 tolak sin X 1 tambah sin X. Yang ini bawa naik atas macam kita dah nak silang kan. So akan jadi 1 tambah sin X tambah 1 tolak sin X. Ni. Okay, sebab yang ni bila kita darab 3, ni pun kena darab 3, yang ni pun kena darab 2. Sama macam tu. Konsepnya sama, prinsipnya sama. Cuma dia ubah daripada nombor-nombor jadi sin, cos dan sebagainya. So ingat lepas ni, bila jumpa persamaan yang melibatkan pecahan macam ni, kita samakan dia punya penyebut. After this, kalau jumpa soalan begini. Okay, so sampai sini kita simplify macam biasa. So dia akan jadi, kalau saya kembang yang bawah, dia akan jadi 1 tambah sin X kan. Ni. Kembang macam tu kan. So yang 1 tambah sin X, 1 tambah sin X tolak sin X tolak sin kuasa 2X. Cikgu kembangkan. Kembangkan yang ini pula. Negatif sin X, negatif sin kuasa 2X. Okey, lepas tu yang atas macam biasalah. Salin je kan. 1 tambah sin X tambah 1 tolak sin X. Okey, faham? Lepas tu kita boleh potong yang ni, boleh cancel. Yang ini pun boleh cancel. Adik, jangan main pakai data adik. Pakai data. Okey, so ringkaskan
Kita akan dapat 1 tambah 1 adalah 2 per 1 tolak sin kuasa 2 X. So kita dah dapat ni. Kita dah dapat ni dah. 1 tolak 2 sin kuasa 2X. Tadi 1 tolak sin kuasa 2X bersamaan dengan cos kuasa 2X. So dia akan jadi 2 per cos kuasa 2X. 2 per cos kuasa 2X adalah ni kan. So oleh sebab itu terbuktilah dia adalah 2 second kuasa 2X. Terbukti. Okey. Untuk soalan perbincangan last week, homework yang saya bagi tu, ni jawapan dia. Okey, boleh? Rawi, Alif. Alif last week tak ada kan? So nanti saya upload balik dekat link kelas YouTube yang kelas last week. So study balik Okey, boleh yang ni? Boleh cikgu. Boleh So saya stop. Saya pergi kepada slide yang kedua. Okey, slide yang kedua. Slide yang kedua still lagi discussion about last week punya question. Okey, yang ni. Buktikan bahawa 1 per second X tolak tangent X tolak 1 per second X tambah tangent X sama dengan 2 tangent X. So prinsipnya still lagi sama. If pecahan you have to buat macam sekolah rendah dulu. Samakan dia punya penyebut. So dia akan jadi second X minus tangent X darab second X plus tangent X. Besar sikit lah. Okay, yang bawah ni atas kita cross multiple. 1 darab second X tambah tangent X tolak 1 darab second X tolak tangent X. So yang ini kalau diringkaskan yang bawah, cikgu akan dapat second kuasa 2X kan, kembang ni. Lepas tu dapat tambah second X tangent X tolak tangent X second X tambah tangent kuasa 2X. Yang tu. Okey, yang atas pun sama. So akan jadi darab kan. So second X tambah tangent X tolak second X tambah, sebab ni tolak dia akan jadi tambah tangent X. So simplify, ini dengan ini habis, ini dengan ini pun habis. So tangent X tambah tangent X dia akan jadi 2 tangent X per second kuasa 2X tambah tangent kuasa 2X. Daripada rumus, second kuasa 2X tambah tangent X equal to berapa? Ini equal to 1. Kita tengok rumus balik kan. Second kuasa 2X tambah tangent kuasa 2X bersama dengan 1 kan. Daripada rumus yang kita tengok last week. So terbuktilah bila kita simplify dia akan jadi 2 tangent X. So terbukti. Okay, boleh? Boleh sebab saya dah record, nanti tengok balik. Okay, saya nak masuk yang hari ni punya. Yang hari ni punya adalah advance sikit. Tapi sebelum tu cikgu nak kamu tengok rumus ni dulu.
Okey, hari ni kita akan masuk pembuktian sudut majmuk. Pembuktian sudut majmuk. Apa itu sudut majmuk? Inilah. Okey, rumus nombor 5, nombor 6 dan nombor 7. Okey. So, yang last week kita dah belajar rumus pertama, kedua dan ketiga, which is sin kuasa 2x tambah cos kuasa 2x sama dengan 1. Yang kedua, secant kuasa 2x sama dengan 1 tambah tangent kuasa 2x. Dan yang ketiga, cosecant kuasa 2x sama dengan 1 tambah cotangent kuasa 2x. Ini yang kamu dah mahir, dah belajar minggu lepas. Dan kita tahu benda ni kita boleh ubah-ubah kan. Rumus pertama, kedua, ketiga ni kita boleh rearrange. Contoh kalau cikgu nak sin kuasa 2x, dia boleh jadi sama dengan 1 tolak cos kuasa 2x. Maksudnya yang ini kita boleh pindah. Pindah. Yang ini kita boleh pindah. Kalau cikgu nak ni je, dia akan jadi yang ni bawa ke sana kan. Kalau cikgu nak cos pun boleh bawa pindah-pindah. Okey. Untuk rumus untuk minggu ini, selain daripada 1, 2, 3 ni, kamu kena ingat rumus yang keempat. Rumus keempat ni sebenarnya konsep awak dah belajar masa menengah rendah kan. Mana kita tahu bahawa kalau A kuasa 2, kalau persamaan tu A kuasa 2 tolak B kuasa 2, kita boleh faktorkan dia akan jadi A tolak B darab A tambah B. Kita akan apply ni untuk hari ni. Okey. Selain daripada itu, kamu kena ingat rumus 5, 6 dan 7. Tak perlu risau. Rumus pertama, kedua, ketiga, kelima, keenam, ketujuh ni nanti dalam peperiksaan SPM dia bagi kat depan tu. So tak perlu hafal. Tak perlu hafal, cuma perlu tahu guna dan nanti kalau kita tengok rumus tu letak kat mana dalam soalan peperiksaan. Okey. Okey. Kita bincang 5, 6, 7. Rumus ini, apa maksud rumus sudut majmuk? Maksudnya dia lebih daripada satu sudut. Contoh sin theta tambah sin alpha, sin theta tambah alpha atau sin theta tambah 90 darjah. So maksudnya theta adalah A, 90 darjah adalah B. Macam tu. Okey. A tambah B ni mesti merujuk pada yang sini dan sinilah. Kalau sini alpha, sini akan jadi alpha, sini pun akan jadi alpha. Kalau ni 90, sini akan jadi 90, sini pun 90. Dia mesti sama. Maksudnya kamu kena tahu pecahkan. Okey. Okey? Okey? Faham Nanti bila kita buat ni awak akan lebih nampak lah. Okey. Kita tengok contoh yang pertama, slide yang ketiga. Okey, yang ni. Ni. Okey. Diberi bahawa, buktikan bahawa sin kuasa 4x tolak cos kuasa 4x sama dengan sin kuasa 2x tolak cos kuasa 2x. So min, awak kena buat apa? Mana pen saya ni hilang dah. Okey. Okey, ni. Maksudnya yang sebelah kiri buktikan mesti jadi sebelah kanan. Sebab selama ni beberapa minggu ni yang kita belajar, kita tak pernah jumpa pun sin yang kuasa 4. Paling tinggi adalah sin kuasa 2, cos kuasa 2 kan. So kamu kena fikir macam mana nak pecahkan sin kuasa 4 ni supaya paling sikit jadi sin kuasa 2. Itu cikgu kata tadi, kita guna rumus yang ni. Yang kamu dah belajar masa menengah rendah. Di mana A kuasa 2 tolak B kuasa 2 kita boleh pecahkan. Maksudnya sin 4 ni kalau saya pecahkan sin 4x ni kalau cikgu pecahkan dia akan jadi macam ni. Sin kuasa 2 kuasa 2. Dia still sin kuasa 4. Betul tak? Ni. Ini yang kita akan apply hari ini. So apa kita perlu buat? Step pertama kita adalah pecahkan sin kuasa 4 menggunakan rumus yang ni. So dia akan jadi sin kuasa 2x kuasa 2 tolak cos kuasa 2x kuasa 2. So dari situ kita dah nampak dah sebab kita dah boleh kaitkan dengan kuasa yang
tinggi. Okay. So sin kuasa 2x kuasa 2 tolak cos kuasa 2x kuasa 2, which is A-nya adalah sin kuasa 2x, B-nya adalah cos kuasa 2x. Okay. So bila kita expand, bila kita pecah, dia akan jadi sin kuasa 2x. Okay. Tolak cos kuasa 2x. Okay. Sin kuasa 2x tambah cos kuasa 2x. Sebab daripada atas ni, kita tahu ini adalah A, ini adalah B. So kita apply dalam ni. Okay. Boleh? Faham? Respond please. Faham tak? Faham cikgu. Faham Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, so daripada sini kita tahu bahawa sin kuasa 2x tolak cos kuasa 2x darab sin kuasa 2x tambah cos kuasa 2x, kita mesti buktikan supaya jadi begini at the end. So maksudnya kita dah nampak dah benda ni, dah ada dah kat sini. Cuma masalah kita adalah benda Allah ni. Yang ni. Macam mana kita nak hilangkan dia? Kita nak yang kuning ni je. So kita kena buat apa? Ya. Tok benda. Ya. Kenapa weh? Saya tak boleh nampak awak punya chatting tu. Okay, so dari sini kita tahu bahawa sin kuasa 2x tambah cos kuasa 2x adalah bersamaan yang bawah ni kan? Sin kuasa 2x tambah cos kuasa 2x sama dengan 1. So dia akan jadi sin kuasa 2x tolak cos kuasa 2x. Cos kuasa 2x at the end. So terbukti. Ada masalah ke? Azwa, siapa lagi tadi yang saya nampak Azwa je ni? Tak ada cikgu. Yuan Shen, Rahim. Rahim, where are you now? Jengka ke Kuantan? Where are you now? Dekat kampung ni. Kampung lagi? Bila nak balik? Ayah nak ambil bila? Tak tahu. Minggu ni jugalah. Hujung minggu ni. Redha je lah. Tak apa. Nanti awak kalau tengok senarai kita tak pecah kan kelas awak. So pada cikgu tak ada masalah. Kita teruskan je habiskan silibus dulu. Lepas tu kita ulang kaji. Tapi nanti ada cara pendekatan berbeza lah. Ada 1 hari dalam seminggu tu kita ulang kaji. Okay? Okay. Stop sharing yang ni. Kita pergi soalan number slide number 4. Okay, yang ni. Korang ada masalah, share kat cikgu ya. Tak ada masalah. Cerita je kat saya. Kalau malu dan group personal. So tak ada masalah. Yang penting at the end nanti kita dapat result yang bagus. Okay. Okay. Contoh yang kedua. Ni sudut majmuk tadi. Sudut majmuk which is buktikan bahawa tangent 180 darjah tolak X bersamaan dengan negatif tangent X. Yang mana majmuknya? Majmuknya adalah yang ni kan? Ni. Mana pen saya? Ni. Yang majmuknya adalah yang ini. Okey, di mana ini adalah A, yang ini adalah B. So, kalau cikgu kaitkan tadi, Allah saya lupa nak salin rumus dia. Okey, cikgu salin rumus dia. Di mana tangent A tolak B kalau daripada rumus bersamaan dengan tangent A tolak tangent B per 1 tambah tangent A tangent B. Yang ini. Ni rumusnya. Lupa nak salin, lupa nak betulkan yang bawah tu. So kita kena guna rumus yang itu. Okay. So kita tahu bahawa kita nak buktikan. So jangan risau. Just
masuk je dulu. Masuk je. Topik ni dia tak ada cara spesifik tau. Cara yang paling senang adalah banyak-banyak buat latihan dan kaedah cuba je apply semua rumus-rumus yang awak tahu. Tu je. Sebab ni 5 markah Okay. So kalau cikgu ganti dalam ni, ini akan jadi A, ini akan jadi B. So kalau masuk dia akan jadi apa? Tangent apa? 180 tolak tangent X per 1 tambah tangent 180 darab tangent X. Okey. Cuba tekan kalkulator. Tangent 180 boleh cari tak? Berapa tangent 180? Tekan kalkulator sikit, tangent 180. Ada tak kalkulator? Rizka, kalkulator ada tak? Kosong cikgu. Kosong kan? Tangent 180 adalah kosong. So ingat, bila melibatkan sudut majmuk ni, mana nilai yang boleh tekan kalkulator, tekan kalkulator. Sin 90, cos 180, sin kosong, kita boleh tekan kalkulator, kita tekan. So kita tahu bahawa daripada kalkulator, tangent 180 is kosong. So substitute lah. Tangent 180 adalah kosong tolak tangent X per 1 tambah tangent 180 tadi kosong tangent X. Okey. So ringkaskan, daripada situ kita tahu bahawa kosong darab tangent X adalah kosong. So simplify, kita akan dapat negatif tangent X per 1 sama dengan negatif tangent X. So terbukti. Mesti tulis perkataan terbukti. Okey. Faham tak? Rizka, Syafiqah, faham tak? Faham. Rahim? Faham cikgu. Faham cikgu. Faham. Syahrul mana? Kizunal tu siapa? Rahim Tak. Azwa. Tak. Cikgu. Kizunal dekat grup WhatsApp tu siapa? Saya cikgu, Azwa. Cik. Tengok lelaki nama kau. Macam lelaki, okey. Okey, tak. Cikgu nak tanya ni. Faham ke tidak? Nama Jepun tu, nama Jepun. Tak apa. Saya doakan lepas SPM ni, Faham. korang dapat pergi Jepun ya? Belajar kat Jepun. Amin. Okey, untuk hari ni. Faham tak? Faham. Ya, boleh. Boleh Alif, boleh Alif? Boleh. Boleh, alhamdulillah. Okay, saya stop sharing dulu. Okay.